Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bikin satu lagi video. Video ini berkenaan dengan isu kenapa kampung kita atau daerah kita kurang maju di bawah kelolaan orang-orang politik. Ya. Ini saya cerita pengalaman sendirilah. Jadi dari pengalaman sendiri ini kita bawa ke tengah, kita bincangkan lah, ya. Mudah-mudahan kita boleh ambil iktibar atau buah pikiran daripada idea ni lah. Okey. Contohlah di sebuah kawasan DUN, Dewan Undangan Negeri, parti yang bertanding di situ sebelum dan selepas dia menang. Okey, saya cerita yang sebelum dulu. Apa yang saya maksudkan ni bukan YB atau wakil rakyat tapi orang-orang kampung yang bertugas, yang konon-kononnya berjuang untuk parti dan untuk rakyat. Apa sebenarnya kerja diorang dan kenapa disebabkan diorang di sebuah kampung atau daerah itu tidak maju. Saya ambil konteks kampung saya sendirilah di Pulau Gaya sana. Okey. Pulau Gaya dia ada beberapa kampung. Kampung Lok Malom, Kampung Pulau Gaya, Kampung Pulau Gaya Tengah, Kampung Pondo, yang paling baru Kampung Kesuapan, kemudian Kampung Lok Baru dan Kampung Lok Pura. Jadi 7 lah. 7 lokaliti lah orang cakap. Okey. Biasanya yang aktif berpolitik nih dari semua kampung ni ada, tapi yang lebih aktif ni yang dari Kampung Kesuapan dengan Kampung Pulau Gaya. Yang sekarang lah, kalau dulu Pulau Gaya saya belum ada Kesuapan. Contoh kita ambil satu parti politik lah, tidak pakai kasih nama, parti politik E lah kita bilang. Dia akan ada bahagian kemudian cawangan. Okey. Apa kerja orang-orang di cawangan? Biasanya diorang kumpul orang, ambil nama, bikin cawangan. So bila ada cawangan akan ada perwakilan dari cawangan tu pergi bahagian. Nah, di peringkat bahagian inilah peranan yang paling besar akan dimainkan. Sebelum pilihan raya, biasanya diorang ini aktif, berjuang untuk parti dan berjuang untuk rakyat di kawasan, dia bilang. Tapi dari mula-mula sampai sekarang, saya tidak habis pikir apa yang diorang berjuang itu. Ada yang tahu kah apa yang diorang berjuang? Sebab kerja diorang pagi-pagi mandi, naik bot, pergi keke, duduk di office, berjuang, dia bilang. Dia duduk situ, tidak ada apa-apa. Okey, senario yang sama berlaku, katalah calon tadi menang, dia jadi YB. Biasa YB di kawasan yang kecil dia sedang pantau. Kalau kawasan yang besar sikit, dia akan pas itu kerja dekat dia punya orang-orang di cawangan. Orang cawangan akan feedback pergi bahagian, baru bahagian bertindak. Cek apa yang patut bikin, apa yang patut dilaksanakan, apa yang patut dia implement gitulah. So, biasanya di kampung-kampung macam Pulau Gaya ni, orang kampung tidak pernah bersuara. Diorang tidak faham konsep rakyat dan wakil rakyat. Diorang tidak pernah bersuara. So yang hari-hari pergi keke, naik bot, mandi, naik bot pergi kawasan pergi office tu, diorang duduk situ. Diorang akan senyum, minum, pakai baju parti, minum. Okey. Saya bagi satu contoh lah dulu. Saya pernah jumpa petugas parti inilah, petugas parti ini saya pergi jumpa sebab saya tidak boleh jumpa YB busy, dia bilang. Padahal YB tidak busy, dia yang cakap YB busy. Dia yang cakap YB busy. Padahal YB punya falsafah, mari sini datang jumpa saya. Tapi orang-orang begini akan menghalang kita. Itu tugas pertama diorang. Tugas pertama diorang memastikan tidak ada orang boleh dekat itu YB. Diorang mau diorang jadi starring. Okey. So kita jumpa dia cakap YB tidak boleh jumpa kau sebab bla bla bla. Saya pun tidak faham macam mana diorang tahu YB tidak boleh jumpa kita. So tugas pertama diorang adalah menghalang kita daripada jumpa YB. Tugas kedua diorang menghalang idea orang. Contoh, bos, itu hari kau bikin tu jembatan 400 meter. Okey, dia punya tiang dari begini daripada kau bikin ini, bajet dia begini, bagus kita bikin begini. Kerja dia apa? Dia akan mengangguk. Dia pergi bahagian, dia duduk, senyum, minum teh, balik. Kita tanya dia balik, bos, yang itu hadis yang cadangan tu, kau siapa? Dia bilang. Apa kredibiliti yang kau ada? Kerja dia orang senyum, memperli orang. Dia perli orang. Padahal YB pun tidak tahu apa dia bikin. Okey, jadi ini. Lepas itu kerja ketiga diorang adalah memberi anggaran yang salah. Ini saya syak adalah yang memasuk poket ini. Okey. YB akan dapat peruntukan kawasan. Okey, kau kawasan Tanjung Aru, dia bilang. Okey, kawasan mana lagi yang belum saya pergi tengok? Pulau Gaya. Apa masalah sana? Balai Raya belum bikin. Okey. Berapa penduduk di kampung kau? 600 orang. So 600 orang, katalah ada orang kahwin, so budget Balai Raya dia luas begini-begini, sekian-sekian, tanah kita mau pacak begini. Okey. Dia akan bagi data yang salah sama YB. Dia bilang, bos, saya punya penduduk sebenarnya 300 orang saya, yang lain tu musuh tu, dia bilang. So dia bikin YB pun bagi peruntukan yang kecil. Jadilah reban ayam dia bikin situ. Tempat ayam berkumpul.
tempat orang isap gam, bolehlah dia bikin. Itu fungsi dia orang. Fungsi yang lain ni pun saya tidak tahu, tapi banyak lagi yang selalu orang komplain sama saya dan yang selalu saya alami sendiri. Kerja dia orang itu sajalah. Pergi, balik, lepas tu duduk, lepas tu tidak buat apa-apa. Kita bagi cadangan, dia orang akan halang. Okey. Bila tiba pemilihan cawangan, dia orang akan ambil peruntukan daripada bahagian. Dia orang akan kasih orang duit supaya undi dia orang untuk jadi ketua di cawangan tu lagi ataupun kekal di cawangan tu, dia orang pergi lagi bahagian. Itu sebab bila ada perhimpunan agung sesuatu parti, pemimpin atau perwakilan bahagian itu berucap, sebenarnya saya ketawa macam tengok Maharaja Lawak. Kasihan dia. YB mungkin buat kerja, kita salahkan YB, tapi kita tidak nampak orang tengah. Begitu juga lah berlaku bila ada kempen-kempen. Contoh terbaik baru-baru ni lah, kan baru-baru ni PRN Sabah kita kasih saranan, bos, kau jangan tengok ini kawasan saja. Walaupun ini kawasan bulat kau punya, ini kawasan dia banyak pengundi sebenarnya, tapi kau tidak nampak sebab dia orang pecah-pecah. Coba kau jaga. Dia cakap tidak apa, itu lain orang punya. Tengok, lagi satu dia orang ni ada mentaliti begini. Saya yang sudah banyak berbudi di sini, dia bilang, tidak tahu apa budi dia tabur. Kalau ada tenaga muda, pemikir muda yang graduate dari universiti, dia orang takut mau jumpa. Dia orang takut. Dia orang macam nampak penunggu hutan. Oi, apa ni dia bilang? So bila kita bagi buah fikiran, dia akan cakap apa? Dia akan jumpa, bukan jumpa kita, dia jumpa kita punya beliau. Bos, kau punya anak tu kau kasih ajar sikit hormat orang tua. Kita lama sudah dalam ini parti. Kau memang lama dalam itu parti, tapi kau jadi tunggul. Jadi disebabkan orang-orang inilah. Orang ini mentaliti begini, kalau di Semenanjung ada tapi kurang. Kalau di Sabah banyak, tip top. Itu sebab kita sebagai generasi muda yang sudah faham pola politik itu, kita kena cucuk dia orang ni. Tidak payahlah kau pergi retire dalam makan putu. Tidak payahlah, sebab kau tidak kerja. Di Pulau Gaya saya kenal beberapa orang yang aktif bikin hal-hal begini. Dia orang menghalang suara grassroots. Dia orang tidak mau orang dekat YB. Bagi dia orang YB itu orang yang suci, yang didekati oleh orang beriman macam dia orang saja. Level dia orang saja yang boleh. Level dia orang saja yang boleh. Macam kita ni tidak boleh jumpa. Lepas tu dia orang suka putar belit fakta. Lepas tu dia orang tidak ada idea. Dia orang tidak pernah ada idea. Saya pernah tanya, "Uncle, kau pergi upis bahagian tu bikin apa?" Kita berbincanglah sama YB. Kita bertugas untuk negara. Kita berbakti. Berbakti apa? Duduk situ. Dia marah saya, dia punya mata begini. Bukan saya tidak hormat sama kau, Uncle, pakcik. Tapi terlampau sudah. Terlampau lama sudah. Terlampau lama. Lepas tu kamu selalu bagi fakta yang salah untuk kepentingan kamu. Kamu selalu bagi data yang salah untuk kepentingan kamu. Peruntukan tapi sana tapi sini. Jadi inilah puncanya politik kampungan macam ini. Politik mentaliti lama macam ni, order lama macam inilah. Kebanyakan daerah-daerah di Sabah, bukan di Pulau Gaya saja, daerah-daerah di Sabah jadi Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saranan saya pula, pertama, untuk YB ataupun orang-orang di bahagian parti, pantau-pantaulah kau punya orang. Kalau boleh campur-campurkan sikit sama generasi muda. Memang dia orang banyak berjasa sama kau sebagai ketua kampung, sebagai wakil anak negeri. Tapi tengok peranan apa yang dia orang boleh mainkan. Ini politik zaman moden. Kalau tahun 80-an dulu bolehlah itu macam kau bikin. Zaman sekarang zaman internet, viral sikit-sikit kasih viral. Jadi saya mohon pula kepada pihak-pihak yang berkenaan, pakcik-pakcik, ada yang saya kenal, tolong-tolonglah kasih can orang, ya. Banyak anak-anak bangsa yang sudah berjaya, sudah ada master degree, kasih dia orang can. Kalau kau terus halang-halang dengan politik feudal kau macam tu, sorry to say lah, yang menderita bukan dia orang saja, sampai kau dengan anak cucu kau sendiri. Mentaliti tidak berubah. Okey boleh kawan-kawan. Kita pantau orang-orang macam ni. Kita kasih saranan direct saja sama dia orang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.